طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Okey, terima kasih. So, insyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak bukanlah tentang pendapatan dan ingin satu berkongsi dengan sahabat-sahabat, dan yang kedua ialah ini sebagai rujukan saya di masa akan datang lah. Ya. Berkenaan tentang satu idea yang sebenarnya saya dapati sangat menarik, ya, tentang wujudnya tafsiran yang pelbagai berkenaan tentang idea al-adalah al-ijtimaiyah ataupun yang kita fahami sebagai keadilan sosial itu di dunia Arab, khususnya pada pertengahan kurun lepas, ya, khususnya pada pertengahan kurun lepas di mana kita tengok, ya, pada pertengahan kurun lepas negara-negara Arab sudah mula mendapatkan kebebasan mereka daripada penjajah mereka. Misalnya Algeria daripada Perancis, begitu juga Morocco on some extent, begitu juga Tunisia, Mesir. Dan apabila kebebasan itu diberi dan berpindahlah kita daripada Perang Dunia Kedua kepada Perang Dingin, dengan setiap kawasan itu adalah perang-perang dinginnya. Begitu juga yang berlaku di dunia Arab, maka munculnya dan juga idea ini, keadilan sosial ini jadi slogan, ya, slogan yang dijajah dan slogan yang dipopularkan di kalangan intelektual, di kalangan masyarakat awam di Arab pada ketika itu. Itu satu perkara yang sangat menarik. Menarik apabila kita dapati rupanya tafsiran keadilan sosial itu tidak singular, tidak satu. Keadilan sosial yang kita bisa fahami contohnya daripada penulisan Said Qutb, kan, itu keadilan sosial yang mengambil bentuk Islam ataupun disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Tapi ada juga pentafsiran yang lain, tetapi yang works, yang berkesan dan juga yang bertumpukan kepada orang-orang setempat di dunia Arab itu. Tapi itulah umumnya kita kembalikan ataupun kita sandarkan kemunculan idea keadilan sosial ini kerana kebebasan yang dicari dan juga didambakan oleh masyarakat Arab, rakyatnya dan juga orang-orang inteleknya, begitu. Dan kita di Malaysia pun kita bincang tentang keadilan sosial sampai ke sekarang ini. Isu keadilan sosial itu fokusnya sudah berubah, ya. Pada zaman dahulu lebih kepada basic needs. Sekarang pun sebenarnya masih juga bertumpu kepada basic needs itu, tetapi basic needs kita tidak sama dengan basic needs orang yang hidup pada zaman awal kemerdekaan, begitu. Begitu juga di dunia Arab ini, al-adalah ijtimaiyah yang ada sekarang ini sudah tentu berbeza daripada apa yang kita bahaskan, kerana hakikatnya, ya, masyarakat itu berubah. Masyarakat itu tidak konstan. Tapi paling tidak kita dapat meneka dan juga membaca pattern itu, bagaimanakah yang sudah ada, dan menggunakan pattern itu mungkin untuk memajukan dan juga untuk work our way from there kepada yang lebih baik. So, sebelum saya bercerita tentang adalah ijtimaiyah ataupun keadilan sosial ini, satu perkara yang kita kena faham di dunia Arab, ya, kita selalu kata Utsmaniyah dan juga pemerintahan British selepas Utsmaniyah di kebanyakan negara-negara Arab telah menandakan sebuah episod yang agak hitam di dalam kehidupan masyarakat Arab. Di antaranya ialah pengenalan satu sistem yang dinamakan sebagai sistem Qurbash. Ya, sistem Qurbash ini adalah sebuah sistem. Qurbash itu merujuk kepada cemeti.
cemeti yang dibuat daripada ekor ikan pari. Ini hujung daripada cemeti itu dibuat daripada ekor ikan pari selalunya, dan tajam lah ya, tajam dan keras. Dan itu dipegang oleh para pemerintah. Para pemerintah yang saya maksudkan ialah petugas-petugas lah aparat kerajaan. Contohnya pegawai ketua kampung ke, ataupun manduk ataupun governor dan seumpama itu, di mana dengan kurbash itu, ya, kurbash ataupun cemeti itu, mereka memaksa orang-orang untuk bekerja tanpa gaji. Dorang memaksa orang-orang marhain, rakyat, ataupun yang lebih tepatnya diistilahkan sebagai fallahin. Fallahin yakni golongan petani, ya, golongan petani. Seakan-akan fallahin ini satu kelas ataupun satu kasta, sehingga dibuat ada satu manual yang di mana sistem kurbash ini works on that manual. Ini di mana manual something like kaidah fallahin, something begitulah, yang mengikat kaum fallahin ini, mengikat rakyat marhain kepada dorang mesti taat kepada apa-apa saja perintah yang datang daripada pemerintah ataupun orang atasan mereka. Ini golongan bangsawan, orang-orang yang yang itu yang memiliki jawatan yang tinggi dalam masyarakat. So dan bekerja tanpa gaji. Itu isu besarnya, bekerja tanpa gaji. Adakah ini, dan sistem ini bertambah-tambah lagi di dalam pemerintahan Utsmaniyah di negeri-negeri Arab ini, khususnya di Mesir. Ya, khususnya di Mesir. Di mana pemerintah Turki Utsmaniyah di Mesir menggunakan sistem ini sebab mereka bukanlah most of them bukanlah yang affiliated to Arab kan. Maka orang Arab ini dilihat sebagai kaum yang dikuasai begitulah, yang dinamakan dengan fallahin, dan ditindas dengan sistem kurbash ini. Maka siapa yang tidak mau, dia akan dihukumlah dengan cemeti itu. Dan ini berlaku secara berleluasa dan mewujudkan kelas itu, kelas antara orang yang bukan fallahin, golongan bangsawan, aristokrat, dan juga fallahin, orang-orang biasa, rakyat marhain. Di samping daripada sistem yang zalim ini, sistem ini bukanlah bagian daripada ajaran Islam, ya. Dan saya tidak tahu kalau ada ulama-ulama yang menulis mengkritik sistem kurbash ini. Kalau ada, I'm still searching saya masih lagi di dalam ruang mengkaji, walaupun bukan itulah yang menjadi fokus kajian saya buat masa ini. Sebab saya mengkaji tentang ada seorang tokoh, nanti kita akan ceritakan tokoh ini dan juga idea dia secara ringkas berkaitan tentang keadilan sosial. Menarik. So sistem kurbash ini saya tidak jumpa kalau ada ulama-ulama yang mengkritiknya, dan dia dibiarkan secara berleluasa dan diimplementasi secara kuat sehingga jadi popular lah, dinamakan sistem itu sistem kurbash. Seterusnya ada satu lagi di mana orang-orang awam di kampung dipaksa untuk berhutang, dan ada unsur riba di dalam hutang itu, yang riba yang melampau-lampau lah, yang akhirnya mengakibatkan mereka ditindas lah. Mereka ditindas, dan ini berlaku di Palestin, ya. Palestin pada saat pemerintahan British, dinamakan British Mandate. It's not a mandate, itu penjajahan di Palestin, di mana mereka memaksa orang-orang kampung untuk meminjam duit daripada kerajaan British di Palestin itu. So sudah paksa pinjam duit, dalam keadaan orang tu sebenarnya orang-orang yang orang-orang Palestin, orang ada kebun orang sendiri, orang ada air, telaga dan segala kemampuan yang mereka ada. Mereka memiliki itu, kaya yang saya maksud ke sini ialah cukup
tidak perlukan kepada duit. Tetapi kerajaan the British Mandate ini dia inginkan rakyat Palestin untuk ada ketergantungan kepada kerajaan British. So cara dia ialah mereka paksa rakyat orang-orang biasa untuk meminjam duit daripada kerajaan dengan bunga-bunga yang melampau. Dengan bunga-bunga yang melampau ini saya ceritakan sebagai contoh. Dengan bunga yang melampau, riba lah, dengan bunga yang melampau, dan apabila mereka sudah sampai ke tahap bunga itu accumulated, bertambah-tambah, dan mereka tidak lagi mampu untuk membayar bunga itu, apa yang berlaku ialah mereka terpaksa mencagarkan tanah. Mereka mencagarkan rumah, mencagarkan segala harta aset mereka. Dan apabila masa itu berlalu dan orang tidak dapat melunaskan hutang itu, rakyat-rakyat Palestin ini, saya mau cerita nih macam mana penipuan itu berlaku. Maka akhirnya the British Mandate rampas harta-harta itu atas alasan kononnya rakyat Palestin tidak boleh bayar hutang. Sedangkan hutang itu dorang yang impose kepada rakyat Palestin. So apabila harta itu diambil, rumah, tanah, itu semuanya dirampas oleh the British Mandate, maka ketika itu pada masa yang sama pelarian-pelarian Yahudi yang berada di Eropah dipindahkan daripada Eropah itu ke Palestin melalui perantaraan British. Ini saya kira yang orang tidak tahu, campur tangan direct British ataupun the British Mandate kepada pemindahan orang-orang Yahudi ke Palestin, dan mereka dengan harta yang sudah mereka rampas itu kerana cagaran lah, mereka lelongkan kepada orang Yahudi, lelongkan dengan harga yang sangat murah. So itulah sejarah awal macam mana orang-orang Yahudi boleh mendapat rumah di Palestin. Bukan Yahudi asal ya. Yahudi asal memanglah ada Yahudi di Palestin itu. Ada bangsa Yahudi yang pure, yang merupakan rakyat Palestin, dan tapi hidup macam orang biasa lah. Yang menjadi isu ialah yang daripada Eropah ini. Dia orang remove daripada Eropah, pindah dan menjadi masalah di Palestin. Dan sampai ke sekarang ini melarat mencuri tanah orang, memaksa orang-orang untuk tunduk kepada kehakiman mereka dan seterusnya, begitu. Jadi okey, itu cerita tentang Palestin. So mau kata hal ini sudah dua hal inilah, sistem kurbash dan juga sistem riba di dalam pinjaman ini. Pinjaman orang-orang di atas paksa rakyat meminjam. Rakyat marahin meminjam. Sedangkan orang itu tidak tidak ada duit untuk membayar semula. Jadi tapi kenapa dia paksa untuk meminjam? Itu caranya untuk mengikat orang-orang di bawah itu. Jahatlah scam ini. So yang berlaku ketidakadilan sosial ataupun kezaliman sosial ini merebak secara melampau-lampau di dunia Arab. Saya ada letakkan dalam paper saya ini. Saya kata tambahan satu lagi ialah literasi. Literasi. Orang-orang Arab pada zaman British itu dan juga pada zaman Uthmaniyah sebenarnya agak deprived. Diorang tidak memiliki pendidikan yang sewajarnya. Yang saya katakan sewajarnya, yang membolehkan mereka mendapat pikiran yang tercerah. Maka harapan mereka ialah institusi-institusi agama. Contohnya Al-Azhar, Kutab, dan juga itu sebagai tempat untuk mereka mendapatkan ilmu. Mereka tidak diberikan sebab kadar literasi mereka agak kurang, maka mereka jarang mendapat peluang untuk pergi ke universiti walaupun ini cuba untuk dilawan, dan yang dapat menongkah arusnya ialah golongan elit yang terpelajar, yang terkemudian wujud.
So sementara kebanyakan orang-orang Arab kerana penjajahan, mereka deprive, orang disekat daripada pendidikan. Sama lah macam kita sebenarnya. Disekat daripada pendidikan, disekat daripada membaca 3M itu, menguasai 3M, membaca, menulis dan juga mengira. Dan sedangkan sebelum daripada penjajahan itu, ya, kita memiliki sistem tulisan kita sendiri, Jawi, kita memiliki sistem mengira kita agak maju. Tapi kerana ada penjajahan, dan penjajahan itu yang akhirnya menghalang orang-orang di bawah untuk memiliki akses yang penuh kepada pendidikan. Jadi inilah bentuk kezaliman sosial yang dialami oleh masyarakat Arab pada pertengahan ataupun kita boleh katakan awal hinggalah ke pertengahan kurun lepas. Maka they are longing, dorang begitu lama menanti kewujudan orang-orang dan juga tokoh-tokoh yang memperjuangkan keadilan sosial ini, sosial ini. Dia bukannya secara mengada-ngada ya dibuat, ia memang adalah keperluan. Kalau kita tengok budak-budak yang ada, yang kita selalu nampak, budak-budak acah hipster, acah intelek ini, kadang-kadang mereka tidak faham macam mana untuk mewakilkan, merealitikan perbahasan keadilan sosial itu. Maka mereka hanya mampu untuk bercerita tentang keadilan sosial secara teori, tetapi mereka tidak mampu untuk the grounding itu. The grounding itu mereka tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini berbeza dengan tokoh-tokoh ataupun cara pentafsiran idea social justice di dunia Arab yang kita akan bincangkan ini, di mana mereka ataupun orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul berniat untuk mengubah kezaliman yang berlaku di dalam masyarakat mereka, yang melibatkan warga negara, kawan-kawan mereka, keluarga mereka sendiri affected, keturunan mereka, anak cucu mereka. Maka atas sebab itulah sebenarnya pentafsiran keadilan sosial pada mereka ini satu pentafsiran yang wajar untuk kita hargai. Saya sebenarnya agak terkejut tentang kewujudan sistem kurbash itu. Kenapa saya terkejut? Sebab saya tidak nampak dalam keadaan kita membaca tentang sistem kurbash, kita pada masa yang sama membaca buku-buku fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama yang terkemudian, khususnya ulama-ulama Azhar yang hidup pada kurun lepas, ya. Mereka kurang membahaskan tentang kurbash ini. Penindasan melalui sistem kurbash itu kurang dipersoalkan. Mungkin kerana kaitan dengan politik lah. Kalau kamu cuba untuk membantah secara terang-terangan dalam tulisan kamu sistem kurbash itu, kamu akan berdepan dengan kemungkinan untuk dipenjara ataupun dihukum dan yang seumpamanya. Mungkin sebab itulah tulisan-tulisan para ulama berkenaan tentang sistem kurbash, mengkritik sistem kurbash ini tidak ada ataupun tidak popular, ataupun boleh jadi saya tidak jumpa lagi sebab I'm still searching. Saya masih mencari lagi lah kalau ada. Dan mungkin daripada kalangan sahabat ni, kalau ada yang pernah membaca ataupun yang membaca mengenai sistem kurbash dan macam mana golongan ulama mengkritiknya, boleh maklumkan kepada saya. Jazakumullah khair. Saya dahulukan itu dengan terima kasih lah. Sebab ini menarik ya. Bererti pada zaman Uthmaniyah, pada zaman pemerintahan British, para ulama tidak memiliki, not all, tetapi most of them tidak memiliki peranan yang baik di dalam masyarakat. Peranan yang faal, yang betul-betul menjawab keperluan masyarakat. Mereka hanya menjadi intelek buku, intelek teori, tetapi bukannya intelek praksis.
bukannya intelek amal. Mereka hanya berada di dalam nama-nama kitab, teori-teori dan juga ide-ide dalam kitab itu, ya. Tetapi tidak menjawab keperluan semasa. Dan mungkin kerana tidak minat, macam-macam lah alasannya. Tapi agak sedih lah, kan? Kezaliman depan mata kita tidak boleh untuk at least tulis something. Tulis something untuk kita kritik. Jangan sampai nanti Allah SWT berjumpa dengan kita di akhirat kelak. Allah tanya kita, apa kau dah buat kepada umat aku? Lalu kita tidak memiliki sebarang jawapan atau pujian. Begitu. Nonetheless, jadi sistem inilah, ya, sistem ini kurbas, riba, dan yang membawa kepada penjajahan Palestin, dan itu di Palestin, di negeri-negeri lain di dunia Arab, apatah lagi, ya, banyak pattern cara macam mana rakyat dipaksa untuk meminjam, dipaksa untuk berhutang, dipaksa untuk memiliki ketergantungan kepada orang-orang yang ada di atas. Ini zalim lah. Masya Allah, hayakallah. Syekh kita Abu Mu'adh. Dan hal inilah, ya, yang melahirkan kepada golongan intelek yang menjawab kepada keperluan itu. So, terdapat tiga, pada asalnya tiga. Ini kajian yang dibuat pada tahun 1968, agak outdated, sebab berapa puluh tahun, ya, dari 1968 ke 2021, 80 tahun, bukan 80 tahun, 70 tahun lebih kajian ini. Tetapi kenapa kita rujuk kajian yang pada tahun 1968? Kerana ia merakamkan idea yang sedang bergejolak, kita katakan begitu, agak dekatlah tempohnya dengan kemunculan idea social justice ini. Jadi untuk dijadikan cerita, social justice yang diperjuangkan pada dunia Arab itu ada tiga bentuk. Pertama ialah yang diperjuangkan oleh neo-fundamentalist Islam, yakni golongan Ikhwan Muslimun. Golongan Ikhwan Muslimun pun diorang ada memperjuangkan social justice. Kalau kita lihat sejarah Syekh Hasan Al-Banna, kalau kita tengok penulisan-penulisan Hasan Al-Banna, kalau kita lihat penulisan Said Qutb, kita akan nampak itu, ya, Adalah Ijtimaiyah, buku Said Qutb yang pertama sekali diterbitkan pada tahun 1939 dan akhirnya diterbitkan berapa kali edisi lah. Yang saya rujuk ialah edisi yang diterbitkan pada tahun 1954, ya, 1954 ya, saya sebab saya ialah ingat lupa. Dan bila mana mereka mentafsirkan adalah ijtimai ataupun social justice itu, mereka mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Mereka melihat contohnya Islam ini mengajak kita untuk memuliakan manusia, sebagai contoh. Okay, memuliakan manusia, adanya karamah insaniyah. Okay, so karamah insaniyah itu yang dibahaskan dalam buku-buku Adalah Ijtimaiyah. Begitu juga sistem zakat sebagai cara macam mana Islam mengagihkan duit dan juga memperbaiki ekonomi masyarakat dengan memberikan sedikit insentif kepada golongan miskin, supaya dengan itu mereka boleh meneruskan kehidupan mereka dan juga menyumbang kepada masyarakat dengan duit yang sedikit itu, 2.5% daripada duit orang yang berada. Karamah insaniyah, zakat, semua itu dilihat dan juga ditinjau sebagai cara macam mana yang terbaik untuk mengadakan atau mewujudkan social justice ini ataupun keadilan sosial ini.
uh, dari kerana cara mereka yang melihat Islam itulah sebagai huwal hal, ia adalah satu-satunya satu-satunya cara yang terbaik, dan saya secara peribadi saya beriman dengan cara inilah, ya, di mana Islam lah yang cara yang terbaik, dan cara yang paling sempurna untuk menjawab masalah-masalah manusia, termasuklah mentakrifkan social justice ini. Tapi bagi penilai di barat, mereka tidak memiliki iktibar itu. Mereka hanya melihat bahawa ini pemikiran ikhwan muslimin ini ialah fundamentalis, merujuk kepada mengembalikan ajaran Islam yang asal. Dan kenapa dikatakan neo fundamentalis? Cara untuk mengembalikan pengamalan Islam yang sebenar itu dengan cara yang terkini. Ini dengan menyesuaikannya dengan sistem politik yang sedia ada, memperjuangkan misalnya tadi karamah insaniyah tidak lagi dibahaskan secara hukum fiqh semata-mata, tetapi juga dikaitkan dengan human rights. Begitu, itu salah satu ciri-ciri neo fundamentalis, ya. Sama lah macam kalau kita di Malaysia ini, di mana banyak parti-parti Islam, mereka menggunakan mereka ingin mengembalikan ajaran Islam yang asal. Itu fundamentalis. Tapi neonya pada cara macam mana maka masuk ke dalam parlimen, masuk ke dalam pembuatan bil, akta-akta, dan mengubah itu daripada dengan menggunakan cara yang lebih moden. So, begitulah idea social justice yang difahami oleh ikhwan muslimin. Mereka ditafsirkan sebagai neo-fundamentalis kerana atas sebab yang kita telah bahaskan tadi, dan mereka mengaitkan Islam sebagai penyelesaian yang terbaik bagi masalah social justice. Maka itulah pentafsiran yang pertama bagi salah satu tafsiran yang utamalah berkenaan tentang social justice. Ada 3, tapi saya berniat saya akan bincangkan yang keempat nanti di selepas inilah, ya. Yang kedua, ni pun yang menarik juga, berkenaan tentang Antun Saadah, seorang pemikir Lubnan. Dia asalnya daripada Lubnan. Seorang pemikir, seorang ahli politik yang akhirnya dibunuh, dibunuh tapi dinilai sebagai martyr ataupun syahid lah oleh pengikut tegarnya, di mana dia telah mengasaskan pada pertengahan kurun lepas itu, telah mengasaskan sebuah parti yang bernama Syrian National Social Party, ataupun saya terjemahkan sebagai Parti Kebangsaan Sosial Syria, di mana idea asas dia melihat bahawa satu-satunya cara untuk mengembalikan orang Arab ini kepada orang Arab, dan juga dalam bracket yang dimaksud sebagai Arab itu ialah Arab di Syam ataupun Levant. Arab di Syam, ya, Syam yang dimaksudkan ialah Syria dan juga Lubnan. Maka atas sebab itu nama partinya ini Syrian National Social Party tidak merujuk kepada negara Syria itu semata-mata. Dia maksudkan dunia Syam itu secara keseluruhannya, termasuklah Lubnan dan juga Syria itu. Dan dia telah mengajukan sebuah pemikiran yang baharu, di mana dia mengatakan bahawa social justice kita ialah yang bersesuaian dengan Syrian, dengan idea Syrian National Social Party ini, dan juga dia membezakan, ya, antara sosialisme dan juga ishtiraki. Itu dia tidak mau. Kerana dia menilai itu idea daripada luar, walaupun sebenarnya dia juga ambil inspirasi daripada gerakan sosialisme itu, ya. Tapi kerana ia merupakan idea yang asing, maka dia tolak dan dia gantikan dengan falsafah ijtimaiyahnya yang tersendiri,
falsafah ijtimaiyah ataupun falsafah sosial. So, itu dinamakan partinya parti sosial itu, ya, parti kebangsaan sosial Syria. Dan bila mana dia sudah menolak, dia menolak kefahaman Marxis itu, dia juga telah mengajukan satu pentafsiran yang agak menarik berkenaan tentang Islam, satu pentafsiran yang menarik berkenaan tentang tujuan sebenar pengutusan Nabi Muhammad dan juga Islam. Inilah secara umumnya apabila Islam itu diperkenalkan di dunia yang dia namakan sebagai Syam ini, tujuannya ialah untuk mengadakan social justice itu. Ya, tujuannya untuk mewujudkan social justice dan apa yang kita fahami pada sekarang ini menurut pemikiran Antun Saadah, apabila bertentangan dengan keperluan semasa dan apabila bertentangan dan tidak boleh merealisasikan keadilan sosial itu, maka perlu dirombak kerana dia sudah menyimpang daripada tujuan asalnya. Menarik dibaca pemikiran Antun Saadah ini. Saya baru tahu. So, waktu saya buat kajian ini, kajian apa nanti saya akan ceritakan. Baru saya tahu, rupanya Antun Saadah ini merupakan antara pemikir yang meninggalkan imprint yang agak besar dalam kalangan pemikir Arab selepasnya, especially yang bercerita tentang keadilan sosial ini. Tidak hanya terhad kepada pemikir-pemikir Islam, ya, pemikir-pemikir Islam tidak hanya terhad kepada itu, tetapi juga pemikir-pemikir yang kita namakan sebagai liberal atau sekular, tapi memiliki idea dan juga memiliki perjuangan untuk memperjuangkan keadilan sosial ini. Okey, dan yang ketiga ialah golongan Marxis. Golongan Marxis, golongan kiri, ya, yang telah memperkenalkan sebenarnya antara dorang punya pencapaian ini ialah memperkenalkan diskurs pertentangan kelas, pertentangan kelas antara orang atasan bourgeois dan juga proletariat itu, yang asalnya kalau di dalam pemikiran Marx itu pertentangan antara orang bandar dan juga orang kampung, ya, orang-orang desa. Itu pemikiran di barat itu. Tapi dorang bawa pattern yang sama, adanya pertentangan ini, tetapi antara golongan bourgeois yang pemimpin mereka lah, ya, golongan bangsawan yang menghirup darah rakyat, dan golongan fallahin itu, golongan yang saya katakan pada awal tadi, fallahin, orang-orang marhain. Fallahin kalau diterjemahkan ialah petani, golongan petani. Maka adanya pentafsiran semula itu, pentafsiran semula pertarungan kelas, asalnya dari pemikiran Marx dibawa ke dunia Arab dan mereka mentafsirkannya semula. Dan itu saya kira satu sumbangan yang agak original lah, yang dibawakan oleh mereka golongan Marxis ini. Dan mereka of course bila mana bercerita tentang Marxism di dunia Arab, mereka tidak Islam. Yang saya maksudnya tidak Islam, tidak mereka adalah yang sekular, yang melihat agama dengan sudut pandang negatif, yang melihat agama sebagai alat untuk penindasan, ya, dan itulah, ya, antara sebabnya, antara yang menjadi pikiran saya juga tadi saat saya mengkaji kajian ini. Itulah saya timbulkan tadi, kenapa tidak ada ulama-ulama yang mengkritik sistem Qurbash ini? Adakah tidak ada ataupun saya tidak jumpa? Kalau ada, maka perlu untuk dikaji dan juga ditelaah semula kritikan para ulama kepada sistem Qurbash ini. Kalau tidak, maka seakan-akan mereka itu bersubahat dengan sistem Qurbash yang mengataskan orang-orang di atas dan juga mengeksploitasi tenaga fallahin, orang-orang awam, orang-orang rakyat biasa dengan
menghukum dengan kurbas itu, cemeti itu. Maka kita lihat golongan Marxis di Mesir, kalau dulu zaman Syekh Muhammad Imarah, ya, dia dahulu pernah menjadi Marxis, pernah terlibat dengan diskurs Marxism, tapi ini pada tahun 60-an 70-an, dan selepas itu berpindah kepada kepada yang hakiki Islam, dan melaksanakan projeknya yang dinamakan sebagai projek Tanwir, ya, pencerahan itu. Maka pemikiran Syekh Muhammad Imarah rahmatullah alaih, alim ini, alim dan juga pemikir besar ini, dia ada tinge ataupun ada semangat perjuangan perjuangan kelas itu ada, tetapi dia bukan lagi ikut pure Marxism punya cara berfikir yang begitu anti kepada agama. Dia cuba masukkan dan juga menilai persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh golongan Marxism ini, contohnya kezaliman sosial itu, cuba dijawab dengan cara Islam. Itu sebab itu kita kena membaca lah juga karya-karya Prof. Dr. Muhammad Imarah rahmatullah alaih. So, tiga ini merupakan menurut kajian Malcolm Kerr pada tahun 1968. Boleh di search lah artikelnya itu, dan boleh dibaca, di mana adanya neo fundamentalist mentafsirkan keadilan sosial, ini Islam lah penyelesaian sebenar bagi masalah keadilan masalah kezaliman sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Antun Sa'adah dengan falsafahnya yang bersifat madruhiyah, digabungkan, ya, spiritual materialism. Macam mana tu? Itu pun saya tengah masih lagi membaca karyanya. Madrahiyah, dinamakan Madrahiyah. Ini tidak ada di dalam, saya tidak tahu kalau ada dalam falsafah Marxism ataupun yang seumpamanya, tapi bila mana dianjurkan Madrahiyah ini, berarti karena Marxism ini most of them are materialist, ya, materialis yang tidak melihat unsur-unsur spiritual ini. Tapi bagi Antun Sa'adah, dia melihat unsur spiritual itu juga penting di dalam pembentukan masyarakat. Das dikembangkan ideanya berkenaan tentang Madrahiyah itu. Dan juga yang ketiga ialah golongan Marxis yang telah memperkenalkan pertarungan kelas ke dalam diskurs masyarakat Arab, dan itu satu perkara yang menariklah sumbangan mereka. Kalau pergi kepada penulisan Ikhwan Muslimin berkenaan tentang adalah ijtimaiyah ini, adalah ijtimaiyah ataupun keadilan sosial ini, ada dua karya yang popular. Sampai ke sekarang ini sebenarnya masih dibahas-bahaskan. Pertama ialah karya Syekh Said Qutb rahmatullah alaih. Syekh Syahid Said Qutb rahmatullah alaih, di mana beliau telah mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fi Al-Islam, keadilan sosial di dalam Islam. Daripada tajuk itu sudah dia memberikan ilham kepada konteks apa yang dibawa, bahawa Islamlah penyelesaian bagi isu kezaliman sosial ini, yang akan membawakan dengan solusi Islam ini akan membawakan kepada keadilan sosial. Dan yang kedua ialah buku yang saya kira kurang dikenali di Malaysia lah, sebab judulnya itu, ya, judulnya yang agak kontroversi dan juga agak scandalous, ya. Judul apa dia? Karangan judulnya dulu saya ceritakan. Judulnya Ishtirakiyatul Islam. Ishtirakiyatul Islam, sosialisme Islam.
Sosialisme Islam. Ya Allah, Islam sosialisme. Macam mana orang-orang ikhwan muslimin boleh kata adanya Islam sosialisme? Ini merujuk kepada buku yang telah dikarang oleh Syekh Mustafa As-Sibai rahmatullah alaih, pengasas sebenarnya kepada gerakan ikhwan muslimin di Syria. Beliau inilah Mustafa As-Sibai. Dia pergi ke dia belajar di Azhar, and then bawalah idea dan juga pemikiran ikhwan muslimin itu bawa ke Syria. Dan menulis Ishtirakiyatul Islam itu menjelaskan bahawa Islam ini juga memiliki tafsiran yang memiliki solusi kepada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kaum sosialis. Ya, contohnya pertarungan kelas, bukan pertarungan kelas secara pure ya, tapi secara eksplisit, tapi dibahaskan di situ pertarungan kelas dengan menimbulkan isu karamah insaniyah, bahawa Islam menjaga karamah insaniyah, maka pertarungan kelas ini sepatutnya tidak ada. Begitu caranya. Begitu juga tentang kepentingan zakat dan juga kepentingan menjaga hak yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, maka dengan mematuhi itu kita akan mendapat keadilan sosial. Itu yang menurut tafsiran Mustafa Sibai di dalam buku beliau Ishtirakiyatul Islam. Adakah buku itu menjadikan beliau ini seorang Marxis? Saya secara peribadi saya katakan tidak. Kita tidak boleh katakan dia itu terbagi pada tiga tadi kan, neo-fundamentalist, pemikiran Antun Saadah ataupun golongan Marxis. Antun Saadah ini of course dia tidak, sebab dia tidak terlibat Mustafa Sibai tidak terlibat dengan Antun Saadah punya projek untuk buat parti itu. Begitu juga Marxis, walaupun dia menggunakan istilah Ishtirakiyatul Islam, sosialisme Islam, tapi dia menjadikan Islam itu sebagai mudhaf ilaih kepada ishtirakiyah. Ini kalau kita bahaskan secara nahu, dia nampaklah di situ ya. Ishtirakiyatul Islam, berarti Islam itu yang lebih besar dalam pemikiran Mustafa Sibai. Bukannya Islam wa ishtirakiyah. Kalau Islam wa ishtirakiyah mungkin kita boleh menimbulkan semacam konspirasi bahawa Mustafa Sibai ini seorang yang ada kecenderungan Marxism. Tapi bila mana dikatakan Islam, Ishtirakiyatul Islam, berarti dia memahami bahawa Islamlah yang memiliki jawapan-jawapan yang terbaik untuk keadilan sosial itu, seperti mana yang telah ditimbulkan oleh golongan sosialisme ini. Sosialisme yang memperjuangkan keadilan sosial itulah sebagai perjuangan utama mereka. Maka dia cuba untuk tarik wacana yang dibawa oleh golongan sosialis Arab, bawa ke dalam Islam, Ishtirakiyatul Islam begitu. Itu pelik kan, macam mana ikhwan muslimin dia tulis buku Ishtirakiyatul Islam. Pun begitu, kita jangan jangan tertipu ya, dengan tajuknya. Kita tetaplah membawakan ataupun memahami tafsirannya itu sebagai tafsiran ikhwani ataupun tafsiran neo-fundamentalist, seperti mana yang dikelaskan oleh Kerr. Tetapi pada masa yang sama, yang bersamaan dengan Mustafa Sibai, bersamaan dengan Syed Qutb, walaupun Syed Qutb dia dihukum bunuh pada tahun lebih kurang 60-an begitu ataupun sebelumnya. So ada satu lagi rupanya gerakan ataupun satu lagi pentafsiran social justice yang masih kurang dikenali ataupun jarang dibahaskan. Ya, inilah poin kajian saya. Kajian saya mengkaji tentang tokoh ini. Tokoh ini yang bernama Sa'di Beseso. Sa'di Beseso. Macam mana eja Beseso ni?
Kalau dalam bahasa Arab, saya dulu pada awalnya saya tidak tahu macam mana untuk menyebut ini. Bila mana saya baca bukunya, buku kan tidak memberi syarat macam mana dibaca. Saya bacakan basisu. Sebab ejaannya ba, sin, ya, sin, waw. So, saya refer kepada sebuah rakaman sahabatnya dan juga muridnya, Dr. Usamah Fauzi. Ini di YouTube ya, boleh search lah video beliau itu 20 minit lebih kurang. Saadi Bersiso tajuknya Saadi Bersiso, Abul Qada fil Alam al-Arabi tajuknya. Dan di situ dia menceritakan secara agak detail peribadian dan juga sumbangan Saadi Bersiso ini. So Saadi Bersiso bila mana dia memperjuangkan ataupun mengangkat isu sosialisme, social justice ini, dia mentafsirkannya sekali dengan Islam. Ini dia mengatakan bahawa social justice itu dan juga Islam adalah dua perkara yang saling affirm dengan satu sama lain. Dia tidak mengatakan bahawa Islam yang menyelesaikan social justice ataupun masalah kezaliman sosial seperti mana yang diformulasikan oleh ikhwan muslimin, dan juga dia tidak katakan bahawa social justice itu memiliki tafsirannya yang tersendiri, yang terpisah daripada Islam. Dia mengatakan bahawa kedua-dua ini muncul dan kedua-dua ini muncul pada waktu yang sama, idea social justice dan juga idea Islam, dan sama-sama saling support, saling menyokong antara satu sama lain. Dan hal ini tidak boleh kita samakan dengan golongan Marxis, sebab macam mana saya katakan tadi, golongan Marxis ni dia anti-Islam lah, anti-Islam, anti-Islam dalam arti kata dia tidak melihat Islam itu dengan cara positif. Sebab mungkin kerana pengalaman-pengalaman yang terdahulu, pengalaman terdahulu di mana para ulama pun begitu diam, tidak memperjuangkan sistem Qurbash tadi, ataupun tidak memperjuangkan isu, tidak membantah tindakan pengambilan riba daripada golongan pemerintah, hutang itu. Dan apa yang dibawakan oleh Saadi Bersiso ini agak sederhana. It's not that groundbreaking, tapi agak menarik, sebab dia tidak boleh kita samakan dengan ikhwan, sebab dia tetap memperjuangkan ada satu pemikirannya, sosialisme Arab. Dan golongan ikhwan muslimun dia tidak mahu itu. Dia bervisi, seperti macam kita fahamlah sampai ke sekarang ini, golongan ikhwan muslimin dan juga yang usrah-usrahnya yang mengikuti fikrahnya memiliki visi ataupun wawasan ustadziyatul alam, ingin menguasai alam ini. Maka idea sosialisme itu tidak boleh kalau ingin diterapkan oleh golongan ikhwan muslimin. Sebagai contoh, orang tidak boleh fokus kepada satu bangsa saja ataupun satu daerah geografi saja, Arab saja, tidak. Dia kena sosialisme dunia begitu, kan? Tapi itu bukan pemikirannya, bukan idea dan juga yang diperjuangkan oleh golongan neo fundamentalis ataupun golongan ikhwan muslimin ini. Mereka tidak ke situ. Mereka dengan idea pan-islamisme, of course dia memperjuangkan keadilan sosial, tapi bukannya sosialisme. Sementara kita punya kawan ni, Saadi Bersiso, dia memperjuangkan sosialisme Arab. Maka tidak boleh disamakan dengan ataupun dikelaskan sekali dengan ikhwan muslimin Said Qutb dan juga Mustafa Sibai tadi. Begitu ya, tidak boleh kita kelaskan dia bersama Antun Saadah.
Sebab Antun Saadah dia dengan parti dia, dan Saadi Besiso tidak terlibat dengan perkembangan parti itu. Dia bahkan lebih rapat terlibat dengan pergerakan United Arab Republic ataupun UAR pada pertengahan kurun lepas, yang seawal 1958 ya. 1958 ke 1961, ketika itu 58 ke 61 Syria dan juga Mesir bergabung menjadi sebuah negara, Jumhuriyah Arab Jumhuriyah UAR, United Arab Republic, Jumhuriyah Arab Muttahidah. Dan selepas itu Syria berpisah pada tahun 1961 dan akhirnya yang kekal menjadi Jumhuriyah Arab Muttahidah ini pada 61 hinggalah tahun 71 di bawah dua pemimpin, Jamal Abdel Nasir dan juga Anwar Sadat. Dan Besiso berkhidmat kepada Jamal Abdel Nasir. Ini tapi saya tidak ceritakanlah sekarang ini, tapi ini ada di dalam biografi beliau yang kita tuliskan di dalam buku ini. Berarti Besiso bukanlah pentafsiran sosialisme Islam dan sosialisme terasal Islam dan sosialisme Arab. Menurut Besiso ini tidak terlibat tidak melibatkan pemikiran Antun Saadah itu tadi, especially the Madrahiyah school, ya. Dan dia bukan Marxis. Sebab apa? Sebab dia mesra Islam. Dia mau melihat persatuan ataupun persemian ataupun keselarian antara Islam dan juga sosialisme Arab yang diperjuangkannya. Maka dalam artikel ini saya mencadangkan bahawa klasifikasi Malcolm Kerr itu kita kembangkan lagi. Kita boleh tambah bentuk pentafsiran yang keempat, bahawa tafsir Besiso ini, Islam dan juga sosialisme Arab itu bersama dan boleh disamakan, boleh dan juga saling selari, tidak bercanggah antara satu sama lain. Itu sebagai tafsiran yang keempat kepada pentafsiran ideologi keadilan sosial di dunia Arab for the time pada time frame itu, pada zaman si Besiso ini. Itu menarik ya, keadilan sosial ini. Dari sinilah saya sebenarnya agak membuka fikiran saya. Oh, rupanya satu idea walaupun namanya keadilan sosial, tapi mengambil pentafsiran yang begitu banyak dan kembali kepada kefahaman masing-masing daripada pemikir itulah, ya. Macam Ikhwan Muslimun, of course fokus mereka ialah Islam, mereka mahu mengangkat Islam itulah, maka Islam itu dijadikan sebagai solusi kepada semua masalah. Maka bila mana dia tackle isu keadilan sosial, dia melihat Islam lah sebagai penyelesai masalah bagi keadilan sosial ataupun social justice itu. Allah. Okay, ada soalan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aman Akil, ya. Mohon pandangan apakah contoh model keadilan Islam yang kita boleh lihat pada realiti hari ini? Wah. Ini kalau buat kajian tentang keadilan sosial, apa yang saya boleh katakan, keadilan sosial pada zaman sekarang ini kita sudah agak berubah, ya, agak berubah daripada apa yang mereka, si Besiso, si Said Qutb, Mustafa Sibai, Antun Saadah, golongan Marxis ini melihatnya. Sebab di dalam dunia Islam juga especially pada kurun 80-an, pula, pada dekad 80-an yang lepas, ada satu perjuangan ataupun ada satu teori yang diperkenalkan ataupun diangkat oleh pemikir-pemikir emancipatory Islam, di mana mereka contohnya Farid Ishaq, ya, Maulana Farid Ishaq,
di Afrika Selatan. Dia telah menggagaskan sebuah pemikiran yang dinamakannya sebagai teologi pembebasan. Teologi pembebasan. Dan ini bukannya 80-an, tapi sebelum itu lagi sebenarnya. Di mana dia mentafsirkan semula teologi ataupun akidah itu tauhid kan. Tauhid ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana manusia ini mengesahkan Tuhan. Okay, the basic idea of teologi pembebasan itu. So, bila mana manusia ini hamba kepada Tuhan, dia tidak boleh menjadi hamba kepada makhluk lain. Maka Maulana Farid Ishak, ketika mana Nelson Mandela memperjuangkan pemikirannya itu, memperjuangkan pembebasan masyarakat Afrika Selatan daripada apartheid, si Farid Ishak ni pula dia cuba work his way dalam kalangan muslimin untuk terlibat dalam perjuangan Nelson Mandela ini. Sebab pada asalnya dorang tidak begitu berminat, ya, orang-orang Islam ni pada zaman si Farid Ishak dan juga Nelson Mandela pada kurun lepas, mereka tidak begitu berminat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan juga melawan apartheid ini. Just terima sajalah apa yang telah Tuhan takdirkan, dan cara kefaham pada masa yang sama begitu submisif kepada penindasan orang berkulit putih di Afrika Selatan itu. Dan Farid Ishak dia gagaskan teologi pembebasan itu dengan menggunakan nalar tadi tauhid, dan mengingatkan kepada orang-orang Islam di Afrika Selatan itu dan juga ulama-ulamanya bahawa kita ini adalah hamba Allah, bukannya hamba orang putih. Maka daripada situlah dia menggerakkan orang ramai, massa, ya, orang Islam bersamaan dengan orang Islam bersama-sama dengan orang yang berkulit hitam melawan apartheid orang yang berkulit putih. Maka daripada situ itulah salah satu bentuk yang keadilan sosial yang sampai ke sekarang ini masih digunakan pattern itu, bahawa kita ini hamba Allah dan kita ini bukan hamba kepada siapapun. Kalau kita tengok kalau kita tengok itu Farid Ishak, ya, di Afrika Selatan, dia Maulana. Maulana kita fahamlah dia dengan pendidikan Islam yang agak power, tapi kemaulanaannya itu macam nampak macam tenggelam kerana dia lebih fokus dia lebih kepada akademik kan. Maka nampaklah dia itu sebagai profesor ataupun doktor Farid Ishak, tapi dia itu pada asalnya adalah seorang maulana. Itu dia adalah seorang maulana. Maka seterusnya maulana. Yang kedua ialah bagaimana pentafsiran teologi pembebasan itu dibawakan sampai sekarang ini. Kalau kita lihat Aminah Wadud sebagai contoh. Aminah Wadud dia mengatakan juga bahawa manusia ini hamba Allah, bukan hamba manusia. Okay? Dan dia gunakan itu untuk memahami isu gender ataupun isu jantina. Ini saya simplify lah. Saya ringkaskan dengan semudahnya, supaya kita boleh follow up macam mana cara dia memahami dan sampai dia boleh mengatakan bahawa imam perempuan itu something yang halal. Sebab dia kata tidak ada ayat dalam Al-Quran yang paksa yang memaksa kita untuk hanya berimamkan lelaki. Tafsiran itu katanya tafsiran yang patriarki, yang menuhankan lelaki. Maka kita kena lawan itu dan menyatakan kesamaan antara lelaki dan juga perempuan. Idea asalnya itu menarik.
teologi pembebasan itu. Tapi apabila diturunkan ke waqi' dan juga ditafsir dengan kreatif kreatif lah kan, sebab beratus-ratus tahun kita sembayang di belakang lelaki, tiba-tiba dia dengan pentafsirannya dia kata saya ini kepada Tuhan, hamba kepada Tuhan, maka saya bukan hamba kepada makhluk, maka saya hanya need obey kepada Tuhan, maka saya pun menghalalkan saya ini si Amin Wadud tu menghalalkan imam perempuan. Itu salah satu bentuk keadilan sosial itu. Dan juga yang kalau kita boleh tengok teologi pembebasan ini juga diperjuangkan seterusnya oleh Nyai Haji Dr. Rofi'ah. Ini di Indonesia lah. Ya, di Indonesia ada juga Pak Faqih di Indonesia. Tidak begitu mengikut Aminah Wadud punya style tafsiran, tapi pattern itu yang saya katakan emancipatory, yang membebaskan manusia daripada menuhankan manusia, syirik lah kan, menuhankan manusia dan hanya perlu menuhankan Allah SWT, itu yang menjadi asas kepada pemikiran mereka ini sampai ke sekarang ini. Jadi itu salah satu daripada pattern keadilan sosial yang diperjuangkan. Of course cara berfikir itu agak progresif. Tapi kalau kita mau lihat juga banyak juga pattern yang sama yang kita boleh lihat, walaupun dia tidaklah seradikal teologi pembebasan, tapi ada mirip-mirip ataupun ada bau-bau itu. Contohnya ialah apabila para ulama-ulama Haraki mengangkat isu karamah insaniah. Kita di Malaysia antaranya yang mengangkatnya ialah ABIM sebagai contoh karamah insaniah. Dan selepas itu barulah dibahaskan secara meluaslah ulama-ulama yang membahaskan karamah insaniah dan mengaitkannya dengan human rights seperti mana dikenalkan di barat. Lalu benda itu pun dia intertwine ini disaling kaitkan. Dan yang asalnya karamah insaniah yang kita ingin perjuangkan ini bukanlah karamah insaniah seperti mana difahami oleh barat, human rights itu. Maka adanya salah tafsir istilah karamah insaniah itu pun menarik. Sama lah macam idea social justice ini. Idea social justice ini di dunia Arab pada zaman dahulu macam kita bahaskan tadi, ada 4 minimum tafsirannya. Mungkin karamah insaniah juga memiliki tafsiran yang pelbagai. Ada yang melihat karamah insaniah sesuai dengan human rights seperti mana yang diperjuangkan oleh barat. Boleh jadi. Ada yang melihat tidak sesuai seperti mana yang diperjuangkan oleh barat dan perlu untuk kepada pentafsiran yang lebih rigorous. Itu keadilan sosial ni, ataupun kita boleh lihat dalam skala yang lebih kecil, keadilan sosial dibincangkan sebagai sebuah gerakan sosial kena mengubah dan juga menjawab keperluan-keperluan masyarakat yang bersifat sekarang, walaupun ini tidak memiliki ideologi yang agak jelas, tapi sebenarnya masih boleh dikaitkan. Of course ada elemen agama, dorongan agama di situ untuk seorang memperjuangkan keadilan sosial, walaupun dia tidak secara ideologically formed, tetapi idenya sudah ada dan juga dia sudah bergerak. Contohnya yang kita boleh tafsirkan ataupun yang kita boleh lihat sebagai contoh, pembentukan sekolah-sekolah alternatif di Malaysia, di Sabah ini sebagai contohnya. Sekolah-sekolah alternatif di Sabah ini yang berusaha untuk mendekatkan ataupun memberikan akses ilmu asas yang tidak boleh diberikan oleh kerajaan, iaitu part of the issue lah. So untuk menjawab kezaliman ini diberikan solusi, buat sekolah-sekolah alternatif, buat
buat keadilan sosial melalui cara itu. Dan dia lebih bersifat gerakan ini dia lebih bersifat kepada direct tindakan langsung. Dia tidak menanti sebuah ideologi, ada ideologi barulah dibuat tindakan itu, tidak. Dia buat dahulu barulah ada ideologinya. Kalau adalah kalau tidak ada pun dia sudah menyelesaikan salah satu masalah daripada masalah masyarakat. So di situ ada keadilan sosial dan di situ perlu untuk kalaulah misalnya sekolah-sekolah alternatif ini ingin kekal lama dan juga ingin dilihat memiliki asas yang teguh, mereka perlu ada rujukan ideologi. Kalau tidak ada, dia akan jadi macam rugi begitulah, ya, rugi kenapa? Sebab kita lihat ya semenjak cuba kita kira lah berapa banyak gerakan-gerakan sosial yang berlaku dalam tahun ini dan juga tahun lepas, khusus berkaitan corona ini, ya, berkaitan COVID ini. Habis COVID ini ataupun sudah diisytiharkan sebagai endemik, gerakan-gerakan ini akan hilang. Why? Sebab tidak ada ideologi. Untuk satu gerakan stay di dalam satu garis yang lurus dan juga dia boleh maintain, dia kena ada ideologi. Satu gerakan yang tidak ada ideologi, dia akan terhoyang-hayang, dia akan lost control kepada pergerakan yang dia inginkan itu. Dan hal itu merugikanlah. Kan? Gerakan yang sepatutnya boleh mengubah paling tidak lingkungannya, yang sepatutnya sudah ada ideologi. Ideologi ini kita jangan fikir terlalu besar. Dia paling tidak apa yang dinamakan sebagai objektif asas. Itulah ideologi ataupun itulah pemikirannya. Kalau itu tidak ada, hanya setakat bagi-bagi makanan, bagi-bagi SIM card, bagi-bagi bahan cuci dan seumpamanya, dan tidak memiliki sebab kenapa saya perlu untuk buat itu, tidak dijelaskan, maka dia akan tend untuk hilang lah. Habis selesai masalah itu, dia akan hilang. Itu rugi. Okey, ada ustaz di sini. Pendidikan Islam sekolah kita di sekolah lebih mengutamakan hukum hakam fikah daripada dalam ibadat. Kurang menitik beratkan keadilan sesama manusia, binatang dan alam. Mohon pandangan. Okey, ini satu poin yang menarik daripada Ustaz Manakil, masya-Allah. Betul. Isu tentang nilai ini kurang diangkat di sekolah-sekolah. Itu perlulah sebenarnya ditukar, ya, diubah itu cara berfikir, sebab isu tentang keadilan sosial ini hanya dibahas dalam bab kecil dalam akhlak, kan? Buat baik kepada binatang, buat baik kepada alam, itu pun kalau sempat diajar kepada anak-anak itu. Kalau tidak, kadang-kadang biasanya ustazah ni dia kan skip saja. Yang penting fikah itu, sembayangnya okey, ada pafa, ada PK dan seumpamanya, segala macam ujian untuk menguji kepakaran dalam ataupun kebolehan anak-anak ini dalam buku fikah. Tapi tidak ada ujian yang lebih kurang ataupun yang boleh dibuat boleh dibuat, ya, boleh dirangka itu bentuk ujiannya untuk menguji kefahaman anak-anak ini tentang keadilan, kesaksamaan. Boleh dibuat. Satu ini saya tidak tahu lah maklumat ini classified ataupun declassified, tapi sebenarnya di sekolah-sekolah diorang ada buat, ya, ada buat uji kaji, buat questionnaire, di mana dengan questionnaire itu diorang boleh teka murid-murid ini gay ataupun tidak gay. Kalau itu diorang boleh buat, kenapa tidak kenapa tidak kefahaman mereka diuji berkenaan tentang isu-isu yang lebih penting ini, isu kefahaman mereka tentang keadilan, social justice tadi, keadilan sosial, di mana
antara idea daripada keadilan sosial ini ialah persoalan privilege. Orang-orang yang memiliki keistimewaan sepatutnya membantu orang-orang yang tidak ada keistimewaan untuk maju, untuk at least dapatlah memajukan diri mereka. Contohnya macam yang dibuat tadi itulah ya, sekolah alternatif itu, di mana yang rata-rata mereka adalah pelajar-pelajar universiti. Mereka memiliki privilege dalam masyarakat. Kalau mau dibandingkan daripada anak-anak yang stateless dan juga yang tidak memiliki pendidikan sebab miskin itu, maka mereka ini memiliki privilege. Mereka pergi balik ke kawasan-kawasan yang terbiar ini, yang banyak yang populasi literasinya masih kurang, literasi kanak-kanak di tempat itu masih kurang. Dia pergi ke situ dan mengajar paling tidak 3 asas ini: membaca, menulis dan juga mengira, dan sedikit sebanyak fardu ain. Dan ini idea privilege ini, kalau kita bayangkan, kalau sudah ditanamkan di dalam diri kanak-kanak, dia akan idea kacang lupakan kulit itu tidak akan ada. Dia akan tahu mengenang budi, dia akan tahu menghargai nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia, dan membantu orang-orang yang lebih memerlukan, yang lebih berkeperluan. Maka dari sini, kalau Masya Allah, sama-sama Allah Ustaz, maka menarik poin-poin yang ditimbulkan di sini tentang macam mana kita sebenarnya boleh melihat social justice ini sebagai satu katalis, ya, ataupun satu mangkin kepada pembaikan masyarakat. Kita tidak boleh berharap orang-orang yang di atas untuk selama-lamanya untuk menolong kita. Itu akan menimbulkan, apabila dia orang tahu kita berharap kepada mereka, apa yang akan jadi selalunya adalah saitarah, adanya macam penindasan ataupun penguasaan menguasai orang-orang di bawah yang berharap ini. Maka kena ada semangat kemandirian paling tidak, dan juga kena sentiasalah mengkritik, khususnya bagi orang-orang golongan asatidzah, golongan ustaz, ulama-ulama, kena up isu keadilan sosial ini. Saya kira kita tidak boleh jadi lagi macam apa yang berlaku di Mesir pada zaman dahulu. Saya kira sepatutnya Azhar dengan kekuatan Al-Azhar itu boleh mengkritik dengan keras sistem kurbas itu, ya, sistem kurbas itu. Tapi saya tidak nampak, mungkin ada tapi dia agak terpencil ataupun didiamkan ataupun apa-apa lagi lah, ya. Dan hal ini merisaukan sebab akhirnya agama itu hanya menjadi alat bagi pemerintah untuk menghalalkan kezaliman-kezaliman yang dia buat. Dan hal ini bertentangan dengan semangat agama itu. Al-Islam ya'lu wa yu'ala alaih. Islam itu tinggi dan dia tidak dibawahkan. Ya. Shadaqa Rasulullah SAW. Jadi hal ini, bila mana saya buat kajian ini, kajian saya ini sebenarnya untuk supaya tidak tertanya-tanya lah, ya. Kajian saya ini bertajuk Islam dan Sosialisme Arab dalam Pemikiran Sa'di Berseso. Sa'di Berseso ni saya heran. Saya heran secara peribadi, saya heran. Kenapa buku-buku beliau susah betul dicari. Dan dia, Sa'di Berseso ini adalah orang yang pertama yang mengkaji berkenaan tentang Zionisme sebenarnya. Dia tulis tesis PhD ni di Sorbonne di Paris
pada tahun 1939 ya, sudah lulus dan dia pulang ke Palestin, ke Al-Quds, dan dengan tesisnya yang berjudul Zionisme. Ini sebelum Nakbah. So Nakbah itu setahu era 1948-49 ya. Ini sebelum Nakbah dia sudah buat kajian tentang Zionisme, sebab perpindahan orang-orang Yahudi ke Palestin ini bukanlah 1948 itu. Dia sudah berlaku awal 1917 lagi, sewaktu perjanjian khianat Balfour itu dibuat 1917, lalu berpindahlah secara perlahan-lahan ya, orang-orang Yahudi daripada Eropah ke Palestin. Dan Sa'di Bissesso dia yang kaji dengan detail Suhyuniyah ini. Yang kaji yang detail pula, kaji yang terawal ya, dia yang terawal mengkajinya. Tapi kita tidak tahu tidak banyak diketahui bagian tentang Sa'di Bissesso ini. Lepas tu saya tengok video Dr. Usama Fauzi. Dia ni seorang fugitif sebenarnya, bukan fugitif yang jahat ya, dia refugee mencari suaka politik di Amerika Syarikat, sebab dia kritikan yang keras kepada pemimpin-pemimpin Arab dan juga sindiran-sindirannya yang tidak boleh mereka tolerate. So dia bersahabat dan juga menjadi macam murid lah kepada Sa'di Bissesso ini, dan dalam rekaman itu diceritakan, dan saya mengambil manfaat yang sangat banyak daripada situ. Baru saya tahu bahawa si Sa'di Bissesso ini dikelar sebagai Abu Al-Qadha, bapa kehakiman, begitulah Abu Al-Qadha ni, bapa kehakiman di dunia Arab, especially pada tahun 50-an dan juga 60-an, dan juga dialah yang terawal membahaskan tentang Mahkamah Juvana dan juga sekolah pemulihan akhlak di dunia Arab. Si Sa'di Bissesso ini. Tapi itulah masih kurang dikaji pemikiran dan juga sumbangan Sa'di Bissesso ini. Adapun saya punya kajian ni, artikel ni, insya-Allah kalau jadi diterbitkan dalam adalah universiti lokal juga, kita haraplah diterima dan dimudahkan urusannya, insya-Allah. Kita kaji hubung kait antara Islam dan juga sosialisme Arab dalam pemikiran beliau. Dan seperti mana kita katakan tadi, sumbangan beliau tu agak original, novel di situ, sebab dia mengaitkan Islam dan juga sosialisme Arab. Tidak sama macam cara Syekh Mustafa Sibai. Sebab Mustafa Sibai itu ikhwani, maka cara tafsirannya cara tafsiran ikhwani. Tidak sama dengan Antun Sa'adah, tidak sama dengan golongan Marxis Arab. Dia dengan pemikirannya yang tersendiri. Menarik. Dan satu poin lagi yang kita boleh tambah lah ya, sebelum saya mengakhiri rakaman ini. So saya ini agak mengantuk sudah seharian beraktiviti. Di mana kita kurang tahu bahawa Malik bin Nabi, pemikir Algeria itu, dia menjadi popular di mana? Dia menjadi popular bukan di Algeria. Dia menjadi popular sebab Jamal Abdel Nasser panggil dia ke Mesir. Dan juga benarkan dia dan juga berikan dia insentif rusum untuk dia buat kajian. Dan tempoh itulah yang menerbitkan ataupun yang mewujudkan karya-karyanya yang fenomenal, di mana dia membayangkan Commonwealth Islam ya, Commonwealth Islam daripada Jakarta ke mana? Jakarta ke Morocco, something begitulah dia punya jarak itu. Commonwealth Islam. Dan adakah yang menjadi soalan saya, adakah si Malik bin Nabi ini juga bekerja sebagai ideolog bagi Jamal Abdel Nasser?
untuk mendapatkan dia punya untuk mempopularkan idea sosialisme Arab versi Jamal Abdul Nasir ni dalam kalangan masyarakat Arab yang begitu memuji dan juga yang begitu menghargai keberadaan agama. Itu antara soalan yang saya timbulkan lah. InsyaAllah ini kalau sudah terbit nanti kita akan kongsikan lah ya. Mana-mana saya ini tidak jadi masalah. Mungkin ada setengah orang bila mana sudah terbit dia sukar untuk berkongsi. Saya tidak begitu. Kita ni hidup tempoh mungkin 30 tahun lagi. Saya sekarang sudah 30, mungkin ada 30 tahun lagi kalau Allah SWT bagi bonus. Boleh jadi kurang, boleh jadi lebih. Tapi yang lebih penting ialah untuk kita sentiasa berkongsi dan juga sentiasa memberikan berkongsi input-input dan juga maklumat yang baik kepada orang-orang yang memerlukan, dan media sosial sekarang ini memudahkan cara itu. Wallah, banyak maklumat yang kita dapat, yang saya secara peribadi dapat daripada media sosial, perkongsian sahabat-sahabat ya, dan juga website-website yang berkongsi link-link PDF buku, kita dapati daripada media sosial ini. Jadi saya melihat itu salah satu interaksi yang baik, dan Allah SWT akan tanya kita, apa yang kau sudah buat dengan internet yang aku berikan kepada kamu? Saya katakan, ya Allah, saya sudah berkongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada sahabat-sahabat saya yang memerlukan. Jadi begitu. Kena perbaiki itu mindset kita, cara kita berfikir. Ada setengah pekaji dia malu. Satu artikel yang sudah terbit, dia malu untuk kongsi, dia malu untuk ceritakan kepada orang lain, oh saya sudah buat ini, saya sudah buat itu. Itu tidak boleh. Bukan berarti bila mana kita kongsi kepada orang lain kita ini macam belagak. No, benda tu baik kan, benda tu baik, dan boleh jadi orang yang membaca perkongsian kita itu, especially di media sosial ini, memerlukannya, perlu untuk kajiannya, maka itu sudah part daripada amal jariah kita kan, kalau kita fikir ke arah itulah. Kalau kita fikir ke arah itu. Tapi ini terpulanglah masing-masing. Saya ini tidak ada hak untuk memaksa orang berfikir cara macam saya berfikir. Tapi kalau orang tanya saya akan kata segala benda yang baik itu kita kena kongsi kepada orang-orang yang memerlukannya, begitu. Jadi insyaAllah rekaman ini kalaulah misalnya hilang, akan saya sudah backup di channel YouTube saya. Belum lagi diresmikan, saya baru merakam-rakam dan juga download upload, dan masih dalam edit lah ya. Channel YouTube itu insyaAllah kalau sudah okey nanti kita akan kongsikan linknya di Facebook ini insyaAllah. So terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi untuk mengikuti daripada awal sampai habisnya. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum, doakan. Okey Bang Rosli, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih, sama-sama. Perkongsi yang berfaedah untuk kajian lanjutan insyaAllah. Inilah Saadi besok ini. Saya sakit kepala. Sakit kepala bukan apa, sakit kepala dan juga sakit jiwa, sebab kita mahu tahu siapa si Saadi besok, tapi bahan itu agak terhad. Tesisnya kita tidak jumpa salinan PDF itu, tapi ada dinyatakan di beberapa katalog ya, katalog di universiti di Palestin. Saya tidak ingat apa universitinya, tapi katalog, sebab setiap library kan ada katalog. So katalog dia itu adalah nama Saadi Bisisi di situ. Tapi perlu kita ke Palestin pula, itu isu. Itu isu ya. Semoga Allah SWT memudahkan cara kita lah macam mana untuk sampai ke situ, ataupun menemukan kita dengan orang-orang yang ada di Palestin itu kan, supaya senang untuk kita dapat paling tidak salinannya kah, ataupun poin-poin yang kita ingin kaji yang akan datang. Okey, Rusdi Afifi, sama-sama insyaAllah doakanlah kalau ini sudah terbit, insyaAllah nanti kita akan kongsikan ya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.